Hazrat Abu Osman radhiyallahu anhu berkata, saya berada bersama Sayyidina Salman radhiyallahu anhu di bawah sepohon pokok. Beliau memegang sebatang dahan kering dari pokok tersebut, lalu menggoncang-goncangkan dahan tersebut sehingga daun-daun pada dahan itu gugur. Kemudian beliau berkata kepada saya, wahai Abu Osman, mengapa kamu tidak bertanya sebab saya berbuat begini? Saya bertanya, beritahulah mengapa kamu berbuat begitu. Beliau menjawab, beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan saya semasa saya bersama-sama baginda di bawah sepohon pokok. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengambil sebatang dahan kering dari sepohon pokok, lalu melakukan begini sehingga semua daun gugur. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, Salman, mengapa kamu tidak bertanya sebab apa saya berbuat begini? Maka sahutku, yakni sahut Salman, beritahulah mengapa tuan berbuat begitu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang Islam mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia menunaikan solat 5 waktu, maka gugurlah dosanya seperti gugurnya daun-daun ini. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berikut, wa aqimis salata tarafain nahar tatarafain nahari wa zulfan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin. Maksudnya, dan dirikanlah solat pada 2 bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya daripada waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu, yakni terutamanya solat, akan menghapuskan dosa. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang demikian menjadi peringatan bagi orang yang ingin mendapat peringatan. Surah Hud ayat 114. Keterangan, amalan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Salman merupakan satu contoh amalan yang paling kecil bukti kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang dalam percintaan, maka setiap gerak-geri orang yang dicintai akan disukai, dan hati juga ingin melakukan setiap perkara menepati seperti yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Seseorang yang pernah mengecapi kelazatan cinta sahajalah yang mengetahui hakikat ini. Dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in akan menunjukkan tingkah laku baginda sama seperti semasa baginda bersabda. Ini cara sahabat meriwayatkan hadis. Apa yang Nabi buat diikut, kemudian dia diceritakan tentang apa yang berlaku ketika Nabi melakukan perkara tersebut. Memang sukar sekali untuk mencatatkan kesemua hadis yang menerangkan kepentingan solat dan pengampunan dosa melalui amalan solat. Sebelum ini juga telah dinyatakan pelbagai riwayat tentang perkara ini. Para alim ulama telah membatasi keampunan itu kepada dosa kecil sahaja, sebagaimana yang telah diketahui sebelum ini. Namun hadis ini tidak membataskan dosa kecil ataupun besar. Sebaliknya hanya menyebut dosa secara umum. Semasa mengajar, almarhum ayah saya, ini ayah Maulana Zakaria Kandahlawi, telah memberikan 2 sebab utama berhubung dengan perkara di atas. Pertama ialah tidak mungkin seorang mukmin akan membiarkan dirinya menanggung dosa besar secara berterusan. Sebagai seorang Islam, pertama sekali sukar untuknya melakukan dosa besar, dan sekiranya dia telah melakukan dosa besar, maka jiwanya tidak akan berasa tenang tanpa bertaubat. Inilah tuntutan sifat sebagai seorang Islam yang sejati. Apabila terlaku dosa besar, maka dia tidak akan berasa tenang lagi tidak dibersihkan dengan tangisan dan penyesalan. Sebaliknya, dosa kecil biasanya tidak disedari dan kekal ditanggung oleh kita. Dosa kecil ini akan terampun dengan solat dan amalan ibadah yang lain. Sebab yang kedua ialah seseorang yang mengerjakan solat dengan ikhlas, menjaga adab-adab dan perkara-perkara sunat, maka dengan sendirinya dia bertaubat dan beristighfar berkali-kali. Di dalam doa di akhir tahiyat, di dalam tahiyat sendiri terdapat taubat dan istighfar.
Antara doa-doa tersebut ialah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini di antara di antara doa yang kita baca dalam tahiyat ayat akhir kan. Banyak, ada beberapa lagi riwayat. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tiada sesiapa yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Maka ampunkanlah dosaku melalui keampunan yang ada di sisimu. Kasihanilah aku, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam riwayat ini juga terdapat perintah supaya wuduk dengan sempurna. Mengambil wuduk dengan sempurna membawa maksud bahawa kita hendaklah mengambil tahu dan pasti adab-adab dan sunat-sunat wuduk dan mengambil berat mengamalkannya ketika mengambil wuduk. Maknanya nak dapat kesempurnaan dalam wuduk, nak mendapat kesempurnaan dalam solat, mestilah didahului dengan kesempurnaan dalam berwuduk. Wuduk ni banyak sunah-sunah Nabi, bukan sekadar kita ambil yang wajib saja. Jadi sunah-sunah Nabi tu mestilah diamalkan, mestilah kaedah-kaedah tu mestilah diikut untuk mendapat semaksimum mungkin fadilat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kan, kita istisyak kan, masukkan air dalam hidung, kita berkomor kan, kemudian menyelati jari, itu di antara sunnah-sunnah Nabi. Menyelati jari kan, Nabi menyelati jari dulu kan, masuk air kat hidung, komor kan, bersugi dulu kan, kemudian basuh muka, mesti ikutlah dia punya rukun. Muka tu kan rukun mestilah kena betul. Ini yang sunat ni. Dan cara dia tu kan, macam mana cara Nabi basuh muka kan, saya sempurna. Tangan contohnya, tangan kita kadang-kadang kita tak ambil kira sunnah, ikut dan je. Tapi sunnah Nabi macam mana? Basuh daripada ni ujung gini, basuh daripada gini, yes, bukan pipe tu gini. Kan ada hadis Nabi, air yang gugur daripada jari kesan daripada wuduk tu sebagai penghapus dosa, titik air tu. Jadi kalau kita tak ikut sunnah, agak-agak berlaku tak tu tadi, tak menepati hadis Nabi. Jadi begitulah. Jadi sempurnanya solat kita tu, kalau dikatakan sebagai penghapus dosa, mestilah didahului dengan sempurnanya wuduk kita, begitu. Jadi kena ikutlah, ikut. Begitu juga dengan kita membasuh kaki, di mana Nabi basuh kaki lah, kan? Nabi basuh kaki didahului dengan ini, kan? Bukan gini, bukan jurus kaki macam ni. Kita biasa macam tu, jurus kaki gini, tapi Nabi tak diginikan, diselatkan kaki. Dia begitu. Itu sunnah. Misalnya bersugi, disebutkan sini. Kalau Zakaria sebutkan di sini, ialah salah satu sunat wuduk. Tetapi umumnya ia tidak diberi perhatian lagi. Ramai orang tidak nak solat tidak bersugi. Kalau kita kata gigi kita dah bersih pun, kita nakkan fadilat tu, kita nakkan sunnah tu, nakkan sunnah tu, buatlah sekejap kan, tu masalahnya, bukan payah pun. Jadi orang tak beri perhatian tu, sunnah tu orang tak beri perhatian. Sedangkan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa solat yang dikerjakan dengan bersugi adalah 70 kali lebih baik daripada solat yang dikerjakan tanpa bersugi. Masya Allah, 70 kali tu, bukan sikit tu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, hendaklah kamu mengambil berat tentang bersugi. Ini hadis lain, kerana bersugi mempunyai 10 faedah. 10 faedah. 10 faedah. Yang pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, menjadi sebab keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, menyebabkan kemarahan syaitan. Syaitan memarah orang bersugi.